Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, jom kita borak bersama Cik Jen pada hari ini tepat pada pukul 6.30 petang. Kejap ya, nak set to public dulu. Okay. Alright, apa khabar anda di luar sana? Tengah buat apa tu? Okey, seperti yang Cik Jen share tengah hari tadi, topik kita pada hari ini adalah 3 tips nak control emosi. Topik ni best juga. Tak banyak, 3 je. Okey. So, sebelum kita mulakan, kejap nak pakai spek sebenarnya, tapi rasa macam nampak apa ni, cahaya. Tak apalah, kita letak dekat sini je lah. Okey, sementara kita nak tunggu yang lain masuk. Okey, tak apalah, jatuh pula kan. Alright. Okey, hari ni 3 tips nak kumpul astagfirullahalazim. Belum mula lagi dah tersasul-sasul kan. Itulah tu sebenarnya hari ni a bit kelang kabut sikit sebab hari ni Cik Jen pun baru balik daripada beli groceries. Alhamdulillah sempat dulu sebelum kita start live kita pada hari ini, kita solat asar dulu. Syukur Alhamdulillah Allah izinkan dapatlah bertemu dengan anda seperti waktu yang dijanjikan pada pukul 6.30 petang. Okey, terima kasih kepada yang sudi menghadirkan diri untuk mendengar celoteh Cik Jen pada hari ini. Okey, saya ingin perkenalkan diri. Hai, nama saya Jen Setuso. Kepada siapa yang masih tidak mengenali diri saya lagi, so kita hari ni just borak santai-santai. Don't be too serious. Nama pun borak di petang hari. I also not a serious person, so kita chill-chill aja kan. Sorry, sengit-bengit. Dah lama tak pakai tudung. Apa orang kata, dah lama tak keluar rumah pun ya juga. Dah 3 minggu tak keluar rumah. Jadi makeup tu memang tak ada makeup langsung dah lah. Rasanya letak makeup kalau kat muka pun rasa macam lemas rasanya. So memang totally naked face. Okay, so and then tudung pun just pakai pun sengit-bengit ni. Tapi Alhamdulillah, selagi menutup aurat sempurna, syukur Alhamdulillah. Okay, let kita mulakan sesi pada hari ini. Okay, again, topik 3 tips nak control emosi. So, tips yang Cik Jen nak share pada hari ini adalah apa yang Cik Jen pelajari daripada kelas-kelas ilmu yang Cik Jen pernah masuk, dan Cik Jen cuba konsolidatkan. Konsolidatkan maksudnya kebanyakan daripada kelas-kelas ilmu yang Cik Jen pernah masuk. Okay, for your information, Cik Jen adalah Cik Jen join PMC, Prof Muhaya punya kelas PMC, and also Cik Jen join kelas business daripada Funnel Evo Tuan Fatih Ghazali, and then dalam essential oil yang living juga Kak Jen pula dah tengok tersasul lagi. Subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Okay, dalam yang living punya business pun Cik Jen ada join banyak kelas yang melibatkan emosi. Okay, tajuk hari ni walaupun tips dia adalah 3, tetapi bagi saya dia adalah amat penting. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, sekiranya emosi kita ni berkecamuk ni maksudnya tak tentu arah, buat apa pun tak jadi. Kalau kita ada banyak ilmu sekalipun,
kalau kita tak pandai macam mana nak manage emosi diri sendiri, ni peringatan untuk diri saya sendirilah. Kalau anda di luar sana pun yang mengalami masalah emosi, mungkin anda boleh ambil poin-poin yang cikgu cuba sharekan hari ini dan apply supaya ia memberi manfaat kepada anda. Okey, so emosi ni amat penting untuk kita kawal, sebab kita ni tubuh kita ni, kita mempunyai frekuensi yang terdiri daripada, orang kata, medan tenaga. Kita ni adalah tenaga. Kita ni adalah tenaga. So kalau macam bateri, kalau bateri, kalau you tak charge lemah je. Cuba you charge bateri tu. Contoh bateri phone. Kalau bateri tak ada, kong kan, padam kan. Maksudnya down lah. Okay, kalau you charge bateri phone tu full 100%, wow. And then lepas tu phone tu pula, application yang dekat dalam phone tu, kan kita ada banyak application tu. Lepas tu application kat dalam phone tu, kadang-kadang kalau you perasan phone you slow lah, lag lah. Kenapa? Sebab kita tak tuning kita punya phone tu. Application yang dekat dalam phone kita tak tuning. Mungkin kita tak buat housekeeping. Housekeeping tu maksudnya apa orang kata, memori, gambar-gambar lama tu semua simpan lagi. Mana yang tak nak pun simpan lagi. Jadi phone tu performance dia tak bagus lah. Asyik hang aja. So bila anda buat tindakan, anda buang data-data ataupun gambar-gambar you tak nak, video yang you tak nak dekat dalam phone you. Bila you buang, lepas tu bila you run application, rasa laju tak? Sebab apa? You dah buang bebanan dalam phone tu, you dah buang. Serupalah juga macam diri kita ni, manusia. Okay, kita bagi contoh, apa orang kata perumpamaan kita ni seperti telefon. Kena ada housekeeping, maintenance, upgrade. Even phone pun dia punya OS, dia request to upgrade. Kenapa? For improvement. Serupa macam kita juga. Okay? Apa yang kita boleh upgrade untuk upgrade diri kita? Kita boleh upgrade dari segi ilmu. Apa yang kita kena flush, kita kena buang untuk tingkatkan performance kita. Semua kisah-kisah kita yang sedih, yang jadikan toksik di dalam hidup kita, yang tak memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain, buat apa nak simpan? Flush. Maafkan mereka semua. Okay. Ini baru mukadimah je lagi, belum poin nombor 1 lagi. Okay. Kita cuba, sebab cikgu target sesi ni hanya dalam 30 minit. Try to not make it more than that. Masa itu adalah emas. Amat penting sebab masa tidak boleh diputar ke belakang. Okay. Poin nombor 1. Tip nombor 1. Nak kontrol emosi adalah syukur. Okay, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay, kalau anda tengok dalam keadaan kita sekarang ni, dalam keadaan kita pandemik ni, kita kena banyak sangat bersyukur. Okay, first kali kita kena syukur Allah beri kita kesihatan yang baik. Bangun pagi-pagi, kita kena syukur Allah bagi kita nyawa, masih bernafas di bumi ini. Itu pun dah cukup besar rahmat dah. Syukur. Okey? Kita kena syukur dengan apa yang kita ada sekarang ni. Kita jangan nak bandingkan diri kita dengan orang-orang lain kat luar sana. Kita adalah kita. Orang tu adalah orang tu. Okey, kita jangan comparekan kehidupan kita dengan orang-orang yang have ke apa. Kita adalah kita. Tapi kalau kita tengok orang yang lagi teruk daripada kita, lagilah kita kena bersyukur. Okey, sebab ujian yang Allah bagi kat kita ni, kita mampu lagi untuk menghadapinya. Okey, kita kena bersyukur and then kita kena sabar. Okey, jadi tip syukur ni yang cikgu nak share dengan anda, untuk anda sentiasa kontrol anda punya emosi. Okey, dalam kelas yang cikgu pernah attend, okey, ada satu tips
di mana untuk kita sentiasa sedar diri kita, syukur atas apa yang kita ada. Kita cuba tulis, ambil kertas. Tak perlu ambil kertas, kita kena buat satu macam buku tau. Kalau diary lah. Selalunya orang ada diary kalajengking ni. Tahu diary kalajengking ni apa? Diary kalajengking ni maksudnya tulis apa kisah sedih mak nenek semua kat dalam tu lah, contohnya lah. Okey, apa kata kalau anda ada satu buku, anda jadikan satu diary kesyukuran. Okey, belilah satu buku yang nota kecil macam ni ke, just buku untuk anda ambil nota and then anda tulis setiap hari. Anda tulis tak payah banyak. Okey, 3 pun dah cukup. Okey, itu pun kadang-kadang kita tak boleh nak fikir. Tapi bila kita fikir benda tu, kita rasa kita akan sedar diri yang menyebabkan kita sentiasa bersyukur. Iaitu tulis 3 perkara yang anda syukur setiap hari. Okey, anda syukur setiap hari, bukan orang lain. 3 perkara yang anda syukur setiap hari. Simple aja. Terima kasih ya Allah, hari ni ada rezeki untuk aku makan. Tengok orang kat luar sana tak ada sumber pendapatan, nak makan pun susah ikat perut. Syukur tak? Syukur kan? Terima kasih ya Allah, kau beri aku kesihatan yang baik. Syukur kan? Syukur. Terima kasih ya Allah, aku ada rumah untuk aku berlindung. Syukur kan? So kita tengok apa yang kita bersyukur setiap hari. Jadi pagi-pagi kita bangun tidur, dah kita buatlah macam cikgu bangun, kita solat dulu, kita me time dengan Allah. Habis solat subuh semua tu, dan biasanya cikgu akan bukanlah duduk bertafakur. Okay, kita ambil buku. So kita tulislah. Tulislah apa yang anda syukur setiap hari. Okay. So bila anda buat macam tu, apa yang anda rasa? Anda rasa diri anda ni, anda bersyukur. Syukur sangat. Syukur atas apa yang anda ada. Syukur. Okey? Boleh tak boleh? Simple je kan? Okey. Tips yang kedua. Okey, tips yang kedua, jaga energy level kita. Okey. Bila keadaan emosi kita tak stable, selalunya kita akan menarik energi-energi yang tak baik untuk lagi dekat dengan kita sebenarnya. Jadi diri kita sendiri je sebenarnya yang boleh lawan diri kita, bukan orang lain. Orang lain hanya boleh memberi feedback dan input apa yang kita boleh lakukan untuk fight. The fighter is diri kita sendiri sebenarnya. Okay? So, macam mana kita nak jaga kita punya energy level ni? Okay? Ikutlah pendekatan macam mana anda nak jaga energy level anda. Salah satu cara adalah dengan kita jaga solat kita. Sebab bila kita solat, kalau anda tahu hikmah seseorang tu menunaikan solat dari segi fizikal, mentalnya, apa orang kata, kelebihan solat ni, wow, kat situ je kalau kita lakukan solat tu betul-betul, kita akan rasa macam diri kita tenang. Nak kalau kita betul-betul meletakkan diri kita ni, kebergantungan kita betul-betul terhadap Allah, nothing, tak ada apa untuk anda risaukan. Percayalah, it's nothing to be worried. Biarlah orang kat sana nak buat apa dekat kita. Biarlah orang tu nak rancang apa dekat kita. Allah uruskan segala-galanya. Best kan? Okay, salah satu apa tips nombor 2 tadi? Jaga energy level. Okay, nak jaga energy level ni, okay, jaga solat. Lagi satu, kita kena tukar kita punya fisiologi.
Because tak silap Cik Jan dulu Cik Jan ada join kelas DMMM Tuan Fadli Ghazali. Dia cakap okay, batuk pula sekejap. Dia cakap if I still can remember, change your physiology, it will change your emotion. Maksudnya kita kena sentiasa bergerak. Jangan duduk dekat satu tempat. Okay, kita kena move, make a move. Bila kita make a move, energy level kita will be increased. Okay, macam kat rumah ni, biasanya Cik Jan, antara aktiviti-aktiviti yang Cik Jan boleh buat untuk menaikkan Cik Jan punya emotion, energy adalah Cik Jan suka sangat berzumba ataupun you boleh buka dekat YouTube and then you tengok apa senaman-senaman yang you boleh ikut. Sebab for me selain daripada kita mendekatkan diri dengan Allah, kita solat, salah satu cara untuk tingkatkan energi saya suka melakukan aktiviti-aktiviti pergerakan tangan ke kaki je, just make a move, ditambahkan ada music. Jadi macam kalau tengok kat YouTube tu banyak sangat Zumba, macam-macam. So just ikut. Lagi satu, bila anda lakukan sesuatu aktiviti tu, bila ada music, sebenarnya music tu sendiri boleh bantu anda untuk meningkatkan anda punya frekuensi. Sebab dalam music sendiri pun, kalau anda Google, music ni sebenarnya adalah satu source yang bagus untuk increase kita punya energy level dan untuk balancekan kita punya energy. Sebab music tu pun dia tengok dia ada macam apa orang kata, nada dia tinggi rendah. Lepas tu macam kalau orang kata kalau nak tenang, mungkin dia boleh dengar irama Mozart, jazz. Yang ni kan Cik Jan perasan tau, anak-anak sulung Cik Jan ya, dia bila dia stress study, dia kalau dia maksudnya tertekan bila study, dia tak faham sesuatu benda, memang is obviously I can see. Okay, boleh nampak dekat muka dia yang dia macam serabut lah. So, apa yang dia akan buat is, the whole day, okay, dia akan turun dekat bawah, dekat hall, TV tu, TV kita kan biasalah sekarang ni TV kan tengok YouTube aja. Dia akan pasang lagu Mozart. Dia akan pasang, dia akan layan aja. Jadi Cik Jan dah boleh tahu, dia tanya dia kenapa my daughter name Akila, kenapa Akila dengar lagu ni? Dia kata, I feel relief mama, I feel rasa macam best, it balance my energy. So yes, that's one of the option yang kita semua boleh buat. Change your physiology and you will change your emotion. So bila kita bersenam, selain daripada berzumba, you boleh buatlah aktiviti-aktiviti lain yang you suka. Macam Cik Jan, memang Cik Jan suka berzumba tu. Sebab apa? Sebab dia ada music. Sebab bila kita ada music ni, kita rasa macam bila kita buat exercise tu, penat tu rasa macam tak terasa sangat. Tak sama macam pergi berjoging. Kalau lah diberi pilihan senaman jogging dengan zumba ataupun buat HIIT, Cik Jan pilih lagi buat zumba dan HIIT daripada pergi berjoging. Tapi kalau lah diberi pilihan lagi, Cik Jan lagi suka pergi swimming. Dia punya feel lagi best. Sebab swimming ni pula, kalau you pergi swimming, dia boleh bagi relaxkan otot-otot. Kan kita dalam air kan, kita lembut-lembutkan kita punya tangan, kaki, untuk kita make a move. Jadi semua otot badan kita akan jadi relax. Sebab bila kita dalam air, kita tak boleh gelabah. Kalau kita gelabah, memang tenggelam kau kat dalam. So dalam air, bila kita swimming, kita kena relax. The best part is breathing. Kita breathe.
Tarik nafas dalam-dalam. Breathe. Lepaskan. Lepas tu bubble. Bubble keluar naik atas. Biasanya lama tak swimming. PKP ni habis. Memang aktiviti yang kita orang akan start balik anak beranak is swimming. Sebab my daughter 2 orang memang kalau diorang swimming aja, memang I can see diorang memang happy sangat buat kerja semua jalan. Macam sekarang ni masing-masing duduk dekat rumah, habis-habis pun kita orang boleh jogging pun tak boleh juga. Cuma dalam rumah ni buat je lah aktiviti apa yang perlu. Biasalah housekeeping. Okey, dapat tak? Okey, tips nombor 2 tu. Okey, tips nombor 2 tadi. Simple je kan? Tips nombor 2, jaga energy level. Macam mana nak jaga energy level? Okey, kita boleh solat. Lepas tu kita boleh buat apa-apa aktiviti sukan yang anda suka dekat rumah. Suka hatilah anda nak buat apa kan? Hobi anda yang boleh buat anda bergerak. Lagi satu kan, bila cakap aktiviti fizikal ni, baru Cik Jen teringat tau. Dalam badan kita ni, kita ada hormon tau. Hormon yang bahagia. Okey, ini dalam kelas Prof Muhaya Cik Jan belajar. Okey, 4 hormon bahagia. Macam mana kita nak keluarkan hormon bahagia ni? Salah satu cara untuk kita mengeluarkan hormon bahagia. Okey, sebelum tu apa hormon bahagia ni? Okey, hormon bahagia ni dia ada 4 tau, iaitu dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin. Ada yang tahu tak pasal hormon ni? Okey, bila Cik Jan masuk kelas Prof Bonda, okey, bila Bonda explain about 4 hormon ni, lepas tu terlintas di fikiran Cik Jan, Masya Allah, Allah hadirkan Cik Jan untuk join kelas Bonda. Ilmu yang ada berkenaan dengan hormon dalam kelas Bonda tu sebenarnya Cik Jan ada belajar dalam kelas Essential Oil. Kerana apa? Dalam kelas Essential Oil ni, dia juga menitik beratkan macam mana kita nak jaga hormon-hormon kita. Sebab hormon ni adalah amat penting untuk kita balancekan balik emosi kita. Okey. Jadi bila Cik Jan combinekan ilmu yang Cik Jan ada dalam kelas Bonda dan juga kelas Essential Oil yang Cik Jan join, Cik Jan rasa lagi faham kenapa kita perlukan 4 hormon ni sangat. Subhanallah, Cik Jan terima kasih sangat. Aturan Allah itu memang indah. Ya, terdetik Cik Jan nak join kelas Bonda PMC. Rupa-rupanya ilmu yang ada dalam kelas tu, bila dikombainkan existing ilmu yang Cik Jan dah pernah belajar, maksudnya Cik Jan dapat pencerahan yang lebih dalam lagi. Okey, Cik Jan explain secara high level sahaja apa 4 hormon ni. Okey, dopamin. Okey, dopamin ni adalah hormon motivasi. Okey, dia bagi motivasi lah. Bila kita ada motivasi kat dalam diri kita ni, maksudnya kita ada perasaan untuk macam mana, maju ke depan. Motivasi. Jadi hormon-hormon tu dia keluarlah, dirembeskan. Okey, positif kan? Okey, yang kedua ni oksitosin. Okey, oksitosin ni hormon dia macam dia akan dikeluarkan bila kita peluk baby. Okey, bila anda peluk baby, apa rasa? Cuba anda bayangkan anda peluk baby. Bestnya bau baby tu, bau syurga. Kita ada masalah pun kalau kita tengok baby baru lahir tu, kita peluk dia, rasa bahagia tak? Rasa macam best tak? Jadi masa tu lah hormon oksitosin tu dirembeskan. Okey, yang ketiga, hormon serotonin. Okey, hormon serotonin ni pun hormon bahagia. Dia akan terhasil apabila kita melihat kebahagiaan. Maksudnya kalau kita happy je, dah dapat hormon. Bukannya susah. Contohnya kalau kita pergi apa-apa yang kita buat dengan anak kita, kita happy, gelak-gelak, dah dapat dah. So, tu pun salah satu cara untuk balancekan kita punya energy. Okey? Yang keempat, endorfin. Endorfin ni
pun adalah hormon yang best. Okey, endorfin ni akan dikeluarkan bila kita buat senaman. Okey, macam kita berzumba. Sebab bila kita buat senaman ni, sebenarnya dia akan keluarkan hormon yang bagus sangat dekat dalam diri kita. So, jomlah kita duduk dekat rumah, kita bersenam. Tak semestinya kita perlu bersenam di luar sana. Dekat rumah pun kita boleh bersenam. Lagi best sebenarnya kita bersenam dengan anak-anak kita. Ajak anak-anak buat sekali. Apa nak malu-malu, anak beranak sahaja. Kalau tak nak bersenam, senang aja. Ajak anak gotong royong kemas rumah. Banyak lagi kerja dekat rumah boleh buat. Macam-macam boleh buat. Anak-anak macam Cik Jen ni ada anak perempuan. Kita gunakan gotong royong tu sebagai cara kita untuk ajar anak-anak perempuan kita yang comel-comel ni cara-cara mengemas rumah yang betul. Jadi bila dia dah besar nanti, dia dah berumah tangga, dah ada keluarga sendiri, dia tahu macam mana nak menguruskan rumahnya. Okey ke tak okey? Okey. Okey kan? Tak susah pun. Senang aja. Okey, tips yang ketiga. 3 je Cik Jen janji. Tapi bila anda pecah-pecahkan satu tips tu pun dah banyak. Okey, yang ketiga. Okey. Cik Jen ni bukan cakap membawang ya. Cik Jen buka buku, okey. Ini semua apa yang Cik Jen belajar, Cik Jen tulis kat dalam buku ni kalau anda boleh nampak. Memang colourful and then Cik Jen tag semua nampak ni circle nampak ni Sebab Cik Jen rasa macam ruginya kalau Cik Jen belajar tapi Cik Jen tak kongsi dengan anda kat luar sana. Rasa macam satu kerugian. Mungkin Cik Jen boleh membantu anda kat luar sana. Okey, tips nombor 3. Okey, tips nombor 3 macam mana nak kontrol emosi adalah cari circle yang baru. Ataupun cari circle yang positif. Okay, kalau anda rasa circle anda sekarang ni tak memberikan impact yang positif dekat diri anda, cari circle yang baru. Okey? Macam Cik Jen, start PKP ni, tak payah cakap start PKP lah kan. Last year, okey lah. Nak PKP memang really terkesan. I'm really terkesan. Jadi, I'm change my circle. Saya cari guru yang baru. Bukan sebab saya tak suka guru saya yang lama. Tidak. Semua guru adalah hebat-hebat, mempunyai kehebatan masing-masing. Ini cikgu ilmu marketing. Yang ni macam bonda ni, dia ajar kita macam mana ilmu nak kenal diri kita. Kenal diri je. Kita tak payah sibuk nak kenal orang lain. Kita kenal diri, kita perbaiki diri kita. Yang lain tu semua Allah yang uruskan. Okey, itu bukan kuasa kita. Kita tak ada kuasa untuk mengubah orang lain. Apa yang kita perlu buat? Kenal diri kita. Okey, sebab selalunya ramai orang yang sabotaj diri kita sendiri tanpa kita sedari. Okey, cara dia simple aja, okey? Kita tukar kita punya circle. Ataupun kalau tengok 5 orang yang rapat dengan anda. Okey, macam mana perangai dia? Adakah dia selalu ajak anda membawang? Contohnya membawang benda yang okey-okey pasal berita ke atau cerita pasal ilmu? Contohnya kalau orang tu selalu cerita something yang buruk aja kan, anda mesti terkesan. Apa kata anda cari circle yang selalu memberi anda motivasi. Contohnya anda tengok dia, anda really inspired for you untuk sama-sama buat sesuatu yang boleh bagi anda rasa happy, bahagia dan belajar. Cari ilmu. Okey, ilmu ni kalau nak cari banyak. Tak semesti ilmu kerohanian ke, ilmu marketing ke. Macam sekarang ni kan, Cik Jen tengok, okey, PKP ni dari segi macam orang yang nak buat perniagaan ya. So, dari segi marketing, actually, anda boleh fokus dekat media sosial sahaja. Sebab kalau anda tengok, masa PKP ni, orang dah tak tengok dah tu billboard yang besar orang buat kat tengah jalan. Flyer tu. Orang dah tak tengok dah ni offline marketing ni. Semua orang tu bukan online marketing. Okey, online marketing yang orang gunakan sekarang ni adalah apa?
apa beza sebelum PKP dengan dah PKP? Cuba kita observe sikit. Alamak, dah masuk topik marketing. Tapi okay, Cik Din just share je. Mungkin ada yang menonton ni, anda pun sedang aktif orang kata berniaga secara online. Okay, bersyukur sangat. PKP ni kalau anda tengok, memang orang yang berniaga dia menggunakan media sosial untuk menjalankan perniagaan. Kerana PKP ni orang tertumpu kepada apa? Kalau anda perasan, TV, tengok TV. Okey, TV. Tapi selalunya sekarang ni orang tak banyak tengok TV. Orang tengok apa? YouTube. Okey, YouTube. Orang hanya tengok apa? Skrin komputer. Even budak-budak pun belajar sekolah sekarang ni, semuanya skrin komputer. Dah tak ada dah whiteboard apa. Cikgu pun menggunakan media sosial untuk ajar anak-anak murid dia. Contohnya, pakai Google Meet, pakai Telegram. Ada Telegram channel semua. Cikgu pun sekarang ni betul dah celik IT, dah lagi advance dah. Rasanya cikgu lepas je habis PKP ni, rasanya cikgu bab-bab media sosial ni diorang memang dah orang kata advance. Lepas tu ada macam-macam kan application yang best untuk diorang nak buat quiz-quiz anak-anak murid dia, macam Kahoot lah apa. So orang sekarang ni dia hanya menumpukan perhatian diorang dekat phone, lepas tu dekat monitor screen. Macam jadi kalau Cik yang bekerja hari biasa, of course lah jangan kacau saya daripada pukul 8 sampai pukul 6. Memang Facebook ke apa, Cik Jan jarang sikit nak layan. Kalau nampak posting-posting tu semua ni posting yang Cik Jan schedule awal ya. Kita kena plan ya. Memang kalau Cik Jan akan layan pun, Cik Jan tengok phone pun pukul 6 ke atas tu pun tengok keadaan, ikut keperluan kerja macam mana. Okey, so orang akan tengok apa? Komputer, orang akan tengok phone. Jadi gunakan apa yang ada dekat phone tu yang boleh orang tengok untuk kita war-warkan. Kalau dulu kita kena fikir kos nak buat marketing dekat TV, dekat radio, mahal kan? Siapa yang pernah survey berapa kos untuk kita buat iklan dekat TV, dekat media? Memang mahal, subhanallah. Sekarang ni kita boleh buat marketing secara percuma. Di mana? YouTube, Facebook, IG. Sekarang ni mana yang tengah suka ber-TikTok tu, anda boleh buat TikTok. Lepas tu ada Twitter. Cik Jan boleh garanti setiap orang mesti browsing phone dalam 2 jam sehari. Sebab Cik Jan sendiri kadang-kadang, contohnya macam TikTok kan, Cik Jan pun ada TikTok. Kadang-kadang Cik Jan buat. Kadang-kadang bila sibuk memang tak buat lah. Kadang-kadang kita layan TikTok orang yang dekat dalam TikTok tu pun kita dah leka secara tidak sengajanya kita tengok. Alamak, dah 1 jam. Nampak tak dia punya kesan? Jadi pada masa sekarang ni, gunalah media-media sosial tu untuk anda, apa orang kata, gunakan media sosial tu ke arah kebaikan. Dalam media sosial tu pun sebenarnya kita boleh cari circle-circle. Back kepada point nombor 3 tadi nanti jauh sangat tersasar pula dari tajuk ni. Cari circle yang positif, yang baru. Bila kita tengok media sosial tu, kita tengoklah topik-topik yang untuk ke arah kebaikan, positiveness. Lepas tu daripada situ anda boleh join. Macam dekat Facebook, kan banyak grup-grup kan, grup-grup motivasi lah. Kadang-kadang sekarang ni PKP ni orang suka join grup apa, kebun berkebun, tanam pokok bunga. Kalau macam PKP 1 tu apa, grup masak apa tak jadi, tak ingat lah. Kan grup-grup macam tu buat kita happy tau. Janganlah ambil yang negatif, ambil yang positif. Kalau ke arah kebaikan, kalau kita nak tingkatkan kita punya apa spiritual dengan Allah, boleh join geng tahajud. Dekat situ bila kita berada dalam tajuk, contohnya geng 5FM tahajud, kat situ confirm dia punya energy level circle memang dah positif dah. Orang kalau buat tahajud ni biasanya
insya-Allah lah memang dia ke arah dah sedar diri, nak mencari redha Allah. So kita carilah grup-grup yang boleh tukar kita punya positiveness tu. Jangan biarkan kita berada di tempat dalam keadaan kita negatif tu terlalu lama. So bila anda dah sampai satu tahap anxiety, depression, it's not easy for you untuk back balik dalam keadaan normal. It can be done, tapi emosi ni dia ambil masa yang lama sebenarnya. Kalau ada satu emosi negatif yang masuk kat dalam diri kita, at least dia ambil masa dalam 60 ke 90 hari untuk flush dia emosi. Dekat situ kita kena tahu peranan otak kita, minda sedar, minda separuh sedar, apa itu minda fikir, apa itu minda tabiat. Ini dah topik lain pula. Tapi topik ni pun best juga. Bila cikgu masuk kelas prof, kelas bonda cerita pasal otak ular. Kalau you pernah dengar 7am Club kan, otak ular, biawak semua, limbic system, betul frontal cortex. Ya Allah, subhanallah, bagusnya frontal cortex ni terletak di sini, di mana tempat kita sujud, di mana bila kita sujud tu kan kita tekan, dekat situ kita boleh dapat alpha state mood yang paling bagus sekali. That's why kalau kita ada masalah, ambil air semayang, solatlah. Okay, kalau dah buntu sangat solat, dah ada masa sujud tu, ni frontal cortex ni. Ataupun kalau kita ada emosi kita tak betul sangat, macam Cik Jan ada essential oil tau. Essential oil ni ini adalah salah satu tools alat bantu untuk kita balancekan emosi kita kembali balik balance tau. Macam essential oil ni dia ada frekuensi dia sendiri. Ini adalah salah satu sebab kenapa Cik Jan memang suka dengan essential oil ni. Sebab untuk kita kembalikan emosi kita ke dalam state yang balance. Sebab dalam essential oil ni dia ada energy. Jadi bila kita dalam keadaan yang kadang-kadang buat kerja kita dah tak ada idea, so Cik Jan biasanya akan ambil essential oil yang tertentu. Biasanya peppermint ke, ataupun ada kalau untuk untuk fikir-fikir ni dia ada nama essential oil inspiration. Nama essential oil tu pun you dah tahu apa fungsi dia kan, inspiration, memory inspiration. Ambil essential oil tu, lepas tu inhale dalam-dalam, lepas Cik suka sapu kat sini frontal cortex ni, lepas tu tarik nafas, di flush, kita buang semua masalah. Dalam essential oil pun ada kelas emotional release. Dalam kelas emotional release ni, kaedah yang sama dia buat dan cara yang sama juga bonda ajar macam mana kita nak reset kita punya emosi. Kaedah yang sama. Jadi subhanallah, combination ilmu bonda dengan kelas-kelas yang Cik Jan pernah hadir dalam essential oil punya kelas, bila Cik Jan combine kan, I have something that complete. That's why I'm really excited to share with you. Because Cik Jan nampak apa kaitannya, minda sedar, minda separuh sedar, tabiat, dekat mana Ibn store, macam mana ia bekerja. Jadi Cik Jan boleh linkkan dengan benda-benda macam tu. Sebab Cik Jan seorang yang untuk percaya sesuatu, Cik Jan akan buat analisis. Sebab memang Cik Jan ni jenis otak analitik. Itu memang Cik Jan tak tipu. Even contohnya, dalam essential oil sendiri, Cik Jan sanggup ni beli buku ni. Buku ni nama apa? Releasing Emotional Pattern with Essential Oil. Nampak ni? Emotional pattern. So Cik Jan belajar macam mana kita nak kenal emosi kita. Sebab apa? Supaya Cik Jan rasa macam terpanggil untuk membantu orang yang di luar sana yang mempunyai masalah emosi. Ada banyak cara. Essential oil salah satu cara. Kalau tak ada essential oil, cara yang paling simple, mudah tapi perlukan istiqomah yang tinggi adalah
istighfar, dengan dekatkan diri anda kepada Allah, dan make a move. Buat aktiviti, jangan duduk aja. Buat aktiviti yang menyeronokkan diri anda. Contoh macam cikgu cakap tadi lah, berzumba ke, bersenam. Janji make you happy. Bila you happy je, 4 hormon bahagia yang cikgu explain tadi, dia akan keluar. Bila dia akan dirembeskan, anda tak ada masa lah nak fikir apa emosi-emosi yang perkara yang tak tentu arah ni. Tak ada masa anda nak fikir benda-benda macam tu. Okey? Dapat tak apa yang cikgu cuba sampaikan hari ni? Okey. Harap ia amat sangat membantu kepada anda di luar sana. Sekiranya ada di antara kaedah-kaedah, poin-poin yang cikgu share tadi memberi manfaat kepada anda, atau anda tahu ada kawan anda di luar sana memerlukan input-input yang cikgu bagi tips sebentar tadi, anda boleh tag nama dia kat situ dan anda boleh share. Anda boleh share dekat diorang. Semoga diorang boleh apply dan ilmu-ilmu yang cikgu share ni boleh memberi manfaat kepada anda. Okay, thank you very much for your time. Join, dengar celoteh Cik Jen pada hari ini. So, Cik Jen harap sangat untuk anda follow Cik Jen rapat-rapat. Okay. InsyaAllah kalau diizinkan, ada masa, ada kesempatan, ada Allah rezekikan idea-idea yang menarik untuk Cik Jen memberi sharing kepada anda. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pada pukul 6.30 petang untuk kita borak-borak santai-santai. Okay, stay tune. Check dekat I punya Facebook. Kalau ada apa-apa untuk live besok 6.30 petang, Cik Jen akan update bersama dengan topik yang Cik Jen akan share untuk besok. Okay, thank you.